Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini sekali lagi digemparkan Malaysia dengan kemunculan semula Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam dunia politik Malaysia. Hari ini Tun Mahathir dengan usia yang lebih daripada 99 tahun kini tampil lagi. Ada netizen yang menasihati Tun Mahathir supaya berhentilah daripada dunia politik. Sudah cukup berkuasa selama dua kali sebagai Perdana Menteri, lebih 22 tahun dalam dua kerajaan yang berbeza. Selain daripada itu, mereka kata umur Mahathir dah terlalu tua. Berilah peluang kepada pentadbiran terkini untuk memerintah negara ini mengikut acuan terkini, kata mereka. Jangan lagi masih sibuk untuk cuba campur tangan dalam kepimpinan negara, nasihat netizen kepada Tun Mahathir. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan kehadiran sekali lagi Tun Mahathir Mohamad sebagai orang tengah ataupun orang penasihat kepada Perikatan Nasional pula. Sebenarnya ada netizen yang cuba menasihati Perikatan Nasional supaya lebih berhati-hati dengan Tun Mahathir. Karena Tun Mahathir sudah banyak kali menjadi penasihat kepada banyak perkara dan ada yang berjaya, ada juga yang kini menjadi persoalan kepada ramai orang. Tun Mahathir kini dilantik sebagai pengerusi ataupun penasihat. Maaf, saya bukan pengerusi, tetapi dilantik sebagai ketua panel penasihat SG4 yang melibatkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Mahathir turut berkata, negeri Perikatan Nasional kini membentuk syarikat SG4 Group untuk kongsi kekayaan bersama. Ada netizen yang memberikan komen untuk isu kali ini di ruangan Malaysia kini. Mereka kata, baguslah 4 buah negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional ini, iaitu Terengganu, Kedah, Kelantan dan Perlis, bekerjasamalah untuk membentuk kekuatan sendiri. Tapi ada juga yang cuba meneka agak-agak siapakah kerajaan negeri yang akan disedut kekayaan berbanding yang menerima. Ada yang menjangkakan mungkin kekayaan Kedah yang mungkin akan mengalir ke Kelantan, atau kekayaan Kelantan yang mungkin akan mengalir ke Kedah, atau bagaimana prosesnya. Menurut apa yang dilaporkan di Malaysia kini ini, menurut laporan ini, mereka akan berbahagi kekayaan supaya seimbang. Jadi ada juga netizen yang memberikan komen. Kata mereka, dia jamin, Pepel Maus kata jamin, 2 tahun saja perkongsian ini akan berjalan dan akan seakan-akan hidup. Tapi lepas 2 tahun, apa yang disebut SG4 ini akan lenyap begitu saja, kata Pepel Maus. Dia kata, mahu ke rakyat Kedah nak kongsi kekayaan hasil masul dengan Perlis atau Kelantan? Cerita je, kata beliau. Itu persoalan yang besar. Sebenarnya, adakah rakyat Kedah mahu berkongsi kekayaan dengan Perlis? Mahukah rakyat Kedah berkongsi kekayaan dengan rakyat Kelantan? Yang kita ketahui daripada negeri-negeri yang sudah disebut tadi itu, yang paling kaya sekali ialah Kedah dan Terengganu. Manakala Perlis pula dengan saiz yang kecil dan bilangan penduduk yang sedikit, maka dijangka mereka lah yang mungkin paling sedikit kekayaan mereka. Walau bagaimanapun, adalah amat baik kalau proses ini dapat dibuat dengan sebaiknya. Perkongsian itu adalah yang terbaik. Wan Khalid juga kata, Tun Mahathir sepatutnya tidak menjadi penasihat kepada Perikatan Nasional. Kerana sebelum ini, Tun Mahathir sebenarnya sangat bermusuhan dengan PAS. Greenpeace kata dapatkanlah hasil yang lumayan sebelum PRU 16. Manakala ada lagi yang mengatakan bahawa Golden Ghost kata dah start dah. Kenapa tidak bermulalah menderma kekayaan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, termasuklah Mahathir yang menjadi penasihat ini, untuk mula mendermakan kekayaan kepada cucu cicit, bahkan kepada negeri-negeri yang
disebutkan SG4 ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa jam, Hadi Awang kata PAS mesti menang di Sabah untuk memerdekakan negara. Ini pula yang terjadi. Lebih menyedihkan, rupa-rupanya semua orang sedang meneliti untuk tidak bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Ada pemerhati politik kata, kalau PAS bekerja sama dengan mana-mana parti politik yang ada di Sabah untuk bertanding pilihan raya negeri Sabah, kata mereka, siapa yang bekerja sama dengan PAS akan terima padah. Silap-silap hari bulan, parti yang bekerja sama dengan PAS dalam PRN Sabah akan lingkup dan kalah teruk, kata mereka. Tapi kali ini pula, bukan bekerja sama dengan PAS semata-mata, tetapi bekerja sama dalam Perikatan Nasional. SAPP mahu tanding PRN Sabah di bawah GRS dan bukan Perikatan Nasional. Ini satu kejutan besar. Presidennya Yong Teck Lee mengakui hasrat itu mengundang kemarahan pengurusi Perikatan Nasional PN Sabah, Ronald Kiandi, walaupun tegas masih komponen gabungan tersebut. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya keputusan daripada Presiden Yong Teck Lee ini, daripada SAPP, pastinya ini memberikan tamparan paling besar untuk Perikatan Nasional Sabah. Adakah Perikatan Nasional Sabah masih relevan lagi sekarang? Parti Maju Sabah, SAPP berkeras tidak mahu Perikatan Nasional PN bertanding pada PRN Sabah, walaupun parti itu menjadi komponen gabungan tersebut. Presidennya, Yong Teck Lee berkata, atas pendirian itu, ia mengundang kemarahan pengurusi Perikatan Nasional PN Sabah, Ronald Kiandi. Selepas menyatakan hasrat SAPP mahu bertanding atas tiket Gabungan Rakyat Sabah GRS. Beliau berkata, SAPP masih menjadi ahli Perikatan Nasional, namun pendirian itu kekal dan beliau sudah menyuarakannya kepada kepimpinan Perikatan Nasional agar tidak meletakkan calon. Kita masih member ahli Perikatan Nasional dan saya sudah cakap supaya Perikatan Nasional PN tidak bertanding di Sabah pada PRN. Mereka memang marah. Ronald Kiandi, pengurusi PN Sabah dan lain-lain. Tapi itulah pendirian SAPP, kata Yong Teck Lee. Sejak PRU 2022, kita sudah umum bahwa SAPP akan bertanding guna lambang GRS, bukan Perikatan Nasional PN. Kali ini pun kita sudah memaklumkan akan bertanding di bawah GRS, bukan lambang PN, menggunakan lambang PN, kita akan bertanding bawah GRS menggunakan lambang GRS, kata SAPP, menurut Berita Harian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan perwakilan dui tahunan SAPP di Kota Kinabalu. Yong Teck Lee yang juga bekas Ketua Menteri Sabah ketika mengulas lanjut berkata, pendirian membantah Parti Semenanjung bertanding di Sabah sudah lama disuarakan. Bagaimanapun ia hanya pendirian parti, memandangkan undang-undang tidak melarang mana-mana parti bertanding. Netizen sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yong Teck Lee ini, yaitu parti politik lokal yang ada di Sabah juga sudah cukup kuat untuk Sabah. Ditambah pula bilangan parti lokal yang ada di Sabah pun sudah terlalu banyak. Kalau masuk lagi parti-parti daripada Malaya, dari Semenanjung Malaysia, ini akan lebih mengucar-kacirkan lagi politik dan juga pilihan raya di Sabah. Pecah undi dan tidak tahu nak pimpin, nak pilih siapa lagi. Itu sebabnya Yong Teck Lee kata, pendirian membantah Parti Semenanjung bertanding di Sabah sebenarnya sudah lama disuarakan, bukan sekadar parti politik tetapi oleh para pejuang politik di Sabah. Jadi, kata Yong Teck Lee, rakyat yang akan putuskan siapa mereka pilih. Kita konsisten bahwa Parti Semenanjung tidak patut bertanding di Sabah untuk PRN, kata Yong Teck Lee. Namun, undang-undang tidak melarang.
Jadi tidak perlu marah-marah kerana itu hanya pendirian kita, katanya. Selain SAPP, Perikatan Nasional turut dianggotai PAS, Bersatu Gerakan dan Terbaru, Parti Rakyat India Malaysia MIPP. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar hari ini ialah relevan kapas di Sabah. Ini apabila Hadi Awang berimpian besar, bahkan bercita-cita besar, mahu PAS menang di Sabah. Kata Hadi Awang, PAS mesti menang di Sabah demi merdekakan negara. Sebelum saya bacakan apa isi kepada isu kali ini, ada 13 komen daripada netizen berkait isu ini. Apa pula komen anda tentang isu kali ini? Apabila Hadi kata PAS mesti menang di Sabah demi merdekakan negara. Saya lihat sebagai penganalisis politik bebas di Malaysia, khususnya di Sabah, PAS memang belum ada tempat sama sekali di Sabah. Dengan keadaan ekstrimnya, sangat sukar untuk memasuki tembus di Sabah. Boleh cuba juga untuk pasaran market di Sabah, tapi silap hari bulan 100 undi pun mungkin tak boleh dapat. Ada 13 komen daripada netizen. Saya dahului. Red Wolf kata, Pak Lebay Hadi pergi saja di tempat lain, kata beliau. Griket kata, Malaysia perlu merdekakan dari ajaran sesat PAS terlebih dahulu sebelum kita betul-betul merdeka, kata Griket. Black Hawk kata, betul negara ini masih belum merdeka sepenuhnya kerana ada kumpulan-kumpulan yang cuba menyesatkan dan mempunyai pandangan buruk kepada bangsa lain, kata Black Hawk. Mujahid kata lagi, mimpilah kamu wahai si Hadi, kata Mujahid lagi. Purple Mouse pula kata, PAS boleh menang di Sabah kalau semua orang Sabah sanggup jadi walaun. Orang Semenanjung pun tak sanggup jadi walaun. Bukan semua nak jadi walaun. Ini kan pula Sabah. Nak sebut walaun pun sukar, kata Purple Mouse. Red Parrot kata, Sabah setara Melaya. Jangan negeri cuba menjajah wilayah bertaraf negara, kata Red Parrot. Red Parrot kata, tolonglah Hadi, jangan rosakkan perpaduan di Sabah. Sabah telah melalui 14 PRN dan pergolakannya hanyalah seperti kocakan air di dalam secawan teh. Jangan sampai pula sebesar air bah. Tok Mudim kata, sudahlah Hadi, kegagalan kamu menang di kerusi Sabah menunjukkan betapa gagalnya PAS for all kamu tu. Yang benar pasti tegak, yang batil pasti jatuh. Kalau PAS tak pernah tegak dan asik jatuh saja di Sabah, baik kamu menilai semula adakah politik berunsur agama oleh PAS itu batil dan sesuai di Sabah. Ramai penganalisis politik di Sabah tidak setuju kalau PAS bertapak di Sabah. Plain Woods kata, sudahlah, jangan kacau dan hancurkan Sabah. Ekonomi seperti Kelantan, tiada langsung pelabur asing, kosong memang kosong, kata Plain Woods. Bumi Putri pula kata, bolehlah kalau kamu keruhkan air pipe di Sabah, katanya. Teh tarik satu, kata Scarlett. Black Panther pula kata, tolong jangan, orang Sabah tidak mahu dijajahi oleh PAS, kata Black Panther. Green Cheetah 3211 pula kata, Pak Lebay, jangan mimpi nak menang di Sabah. Jangan bawa masuk sentimen perkauman dan agama kamu yang ekstrim itu di Sabah, katanya. Orang Sabah benci orang politik yang guna kaum dan agama sebagai alat politik untuk dapat sokongan. Kepada kerajaan Sabah, tolong blacklist parti PAS dari masuk ke bumi kita orang Sabah, kata Green Cheetah 3211. Mereka ni gila kuasa dan suka fitnah dan menipu, kata Green Cheetah. PAS duduk diam-diam di negeri kamu, jangan datang kacau di bumi Sabah, kata Green Cheetah pula. Apa pendapat anda apabila Hadi Awang, Presiden PAS kata, PAS mesti menang di Sabah demi merdekakan negara. Adakah maksudnya PAS ini kunci kemenangannya? Sudah tentu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata parti itu perlu bertanding dan memenangi kerusi pada pilihan raya negeri Sabah akan datang. Abdul Hadi berkata untuk membolehkan PAS mentadbir negara, parti itu perlu terlebih dahulu menang di negeri bawah bayu itu.
PAS mesti memperkasakan kedudukan di Sabah, katanya. Bagi melaksanakan perkara ini, maka kita mesti menang di Sabah atau ada kerusi yang kita menangi, katanya. Yang menghairankan, kenapa PAS berimpian di Sabah? Kenapa tidak berimpian di Sarawak? Kenapa hanya di Sabah? Sama ada kerusi kita atau kita ajak kawan-kawan parti lain yang bergabung bersama-sama dengan kita untuk menubuhkan kerajaan demi memerdekakan negara kita sepenuhnya tanpa bergantung dengan makhluk asing, katanya dalam kenyataan di Facebook malam tadi. Yang menjadi persoalan sekarang ya, siapa yang dia maksudkan makhluk asing ini? Abdul Hadi berkata dia melihat PAS mempunyai masa depan di Sabah, memandangkan ramai yang hadir pada konvensyen PAS di Kota Kinabalu semalam terdiri daripada kalangan anak muda. Namun demikian, ada juga netizen yang kata kebanyakan yang hadir itu bukan orang Sabah. Kebanyakan itu yang hadir mungkin adalah daripada orang-orang Kelantan yang bekerja di Sabah ataupun mungkin mengikuti lawatan tersebut semata-mata, kata netizen lagi. Tambah Hadi lagi, pilihan raya umum yang lepas menunjukkan ramai kalangan ahli UMNO dan anak muda memberikan undi kepada parti itu sehingga PAS dapat memerintah di 4 buah negeri. Itu di Semenanjung Malaysia. Di Sabah difikirkan mungkin jauh panggang dari api. Kita ada peluang 5 tahun sekali bagi memilih kerajaan, kata Hadi. Beri peluang kepada PAS untuk memimpin kerajaan, katanya. Namun begitu, ramai netizen kata PAS sudah pernah memimpin negara bersama dengan Perikatan Nasional Bersatu dalam kepimpinan 17 bulan mereka. Apa yang terjadi? Anda pun tahu. Paling teruk sekali dikecam ialah Abdul Hadi Awang, diberi duta bertaraf menteri, tetapi ramai netizen menggelar beliau sebagai menteri yang bekerja gaji buta. Karena ramai yang kata beliau tidak ada pencapaian sama sekali. Kita mengharapkan, kata Hadi Awang, perubahan yang telah berlaku kepada anak muda merupakan perubahan yang positif kepada Sabah. Menjadi persoalan ialah yang dia kata itu di Semenanjung saja atau termasuk di Sabah atau dia rangkumkan sekali. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Abdul Hadi menekankan perlunya PAS mempunyai kerusi di negeri ini untuk mewakili suara parti itu. Ketika ini PAS mempunyai seorang adun dilantik, yaitu Ali Akbar yang dilantik ketika PN masih sebahagian daripada kerajaan negeri selepas PRN 16 pada September tahun 2020. PAS pernah meletak calon di beberapa kerusi pada beberapa pilihan raya sebelum ini, namun gagal memenangi sebarang kerusi. Menurut gambaran daripada netizen dalam 13 komen di ruangan Malaysia kini, nampaknya PAS sebenarnya tidak akan dapat bertapak di Sabah sehingga bila-bila. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, apa pula pendapat anda tentang isu kali ini. Tinggalkan komen anda. Bye-bye.